Negara bakal memasuki fasa pemulihan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 10 Jun hingga 31 Ogos dengan lebih banyak lagi sektor ekonomi dan juga sosial dibuka. Dan untuk bercakap mengenai perkara ini bersama menerusi Skype Profesor Madya Dr. Yusof Saari. Beliau merupakan pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi UPM dan juga Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi AEC. Okey, Prof, pertama sekali kita lihat laporan statistik dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan yang menjangkakan bahawa kadar pengangguran itu akan meningkat daripada 3.5% ke 5.5% tahun ini. Jumlahnya lebih kurang 600,000 orang bakal hilang pekerjaan. Tetapi di masa sama juga kita lihat dengan pembukaan PKPP ini di mana lebih banyak sektor ekonomi mulai dibuka. Adakah ini sebagai satu langkah ekonomi yang signifikan pertama dan berdasarkan keadaan semasa unjuran semasa dan keadaan situasi ekonomi semasa ini, berapa lama kita boleh benar-benar pulih daripada kesan pandemik COVID-19 ini? Baik ya, saya memang senada dan seirama dalam beberapa program sebelum ini juga. Yang penting sekarang ni sangat penting bagi kedudukan Malaysia dan ekonomi Malaysia keseluruhannya adalah untuk membuka semula sektor ekonomi ya. Sebabnya begini, sejauh mana kejayaan pakej rangsangan kita yang terdahulu prihatin 250 bilion ditambah dengan pakej penjana 235 bilion ya, sejauh mana kedua-dua pakej ni memberi efektif dan juga mampu untuk memulihkan ekonomi kita, bagi saya secara perkara besarnya yang akan mengaruhinya adalah pembukaan sektor ekonomi itu sendiri. Maknanya kat sini kalau pakej-pakej ni efektif, keberkesanan dia akan bergantung sejauh mana kita buka ekonomi. Kalau kita tak buka ekonomi, maknanya bukan saja pakej-pakej tu kita tak dapat nak sampaikan kepada pemain industri di luar sana, malahnya adalah kesan yang akan ditanggung oleh adalah pekerja ya. Kerana kita tahu bahawa pada PKPB yang lepas, kira dari perangkaan yang kita dapati lebih kurang 10 juta telah masuk di pasaran buruh, lebih kurang 5 hingga 6 juta atau mungkin 5 hingga 7 juta lagi masih tak masuk lagi ke pasaran buruh. Jadi kita harap mereka ni dapat masuk cepat ya, dan kita akan dapat mengurangkan pengangguran kita pada 2020 ni. Ya, kita tahu Jabatan Perangkaan ada buat unjuran lebih kurang hampir 1 juta, lebih kurang 800,000 lebih pengangguran ya. Pengangguran ni bilangan dia ni sebenarnya dapat dikurangkan. Pertamanya kalau kita dapat buka balik semua ekonomi kita ya, itu yang kita sangat harapkan itu akan berlakulah. Jadi kita kalau dengan ambil kira kaedah pengurusan wabak kita dan juga kejayaan kita, saya rasa itu tidak akan menjadi satu masalah lah kepada kita untuk kita memastikan pertumbuhan ekonomi kita positif balik dan juga dapat berpulih kembali seperti sekala. Balik pada persoalan tadi menyatakan berapa lama? Berapa lama ini adalah bergantung kepada faktor juga berapa jauh. Dua perkara utama lah di sini ya. Pertama, sejauh mana kita buka balik semua faktor sektor ekonomi, dan yang kedua adalah bergantung kepada sejauh mana kita merawat ekonomi tersebut. Dan kita kalau kita tengok, analogi yang saya selalu berikan adalah kita kena bagi ubat yang betul, dan kita kena make sure that kita tak bagi ubat yang boleh membolehkan seseorang itu overdose. Itu kita tak mahu juga. Maksudnya pendekatan yang betul perlu diberikan. Baik Prof, dalam masa sama kita lihat juga tahun 2020 sebelum ini disasarkan menjadikan sebagai tahun melawat Malaysia, di mana kita mensasarkan lebih kurang 30 juta pelancong dengan pendapatan 100 bilion. Tetapi dalam keadaan pandemik dan keadaan semasa ini ianya sukar dicapai ataupun mungkin dah tak mustahil untuk dicapai. Dan melihat balik kepada strategi pelaksanaan PKPP dalam fasa pemulihan ini, dalam salah satu strategi yang dinyatakan adalah selain daripada pengukuhan kesihatan awam, memudayakan kebiasaan baru, membuka semula sektor ekonomi ini, ada satu lagi strategi adalah untuk mengukuhkan kawalan sepadan. Dan bila sebut kukuh kawalan sepadan ni, kita berfikir yang mungkin pelancong luar dah tak boleh masuk sebab kita nak mengekang penularan COVID-19 itu. Tapi mungkin ada, pada pendapat Prof, ada sektor-sektor lain ke yang kita boleh terokai, yang boleh kita perdayakan, perhebatkan untuk kita menjana kembali pendapatan yang telah hilang akibat COVID-19 ini?
Baik, untuk sektor pelancongan ni ya, kita sedia maklum bahawa sebahagian besar pendapatan dari sektor pelancongan ni datang dari pelancong-pelancong luar yang datang ke Malaysia ya. Dan keadaan sekarang ni agak menyukarkan itu akan berlaku. Yang paling penting pada peringkat rawatan dan pemulihan ini adalah untuk kita merancakkan kembali pelancongan domestik. Kita tumpukan pada domestik dulu. Salah satu caranya untuk menumpukan balik semula pada pelancongan domestik, meningkatkan semula adalah pertama adalah restore confidence. Maksudnya kembalikan keyakinan pelancong domestik terhadap pengurusan hotel ataupun sektor pelancongan berkaitan dengan wabak COVID-19 inilah. Mungkin perhebatkan kempen lagi untuk menyatakan kita ni memang mengutamakan aspek kesihatan ya. Mungkin yang kedua adalah intervensi ataupun peranan kerajaan dalam untuk menyuntik kembali sektor pelancongan, iaitu dengan kalau dulunya kalau pada zaman pada ketika 10 tahun yang lepas yang mana kita lihat sektor tourism ni banyak disuntik oleh sektor kerajaan dengan mengadakan bengkel, mengadakan macam-macam acara di hotel. Mungkin kita boleh kembalikan semula salah satu strategi tersebut ya, di mana datangnya kerajaan menyuntik seketika pada pada period ataupun tempoh peralihan ataupun pemulihan ini. Seterusnya untuk jangka panjang sedikit mungkin kita sudah tiba masanya kita sudah untuk mempelbagaikan sektor pelancongan kita dan tidak bergantung kepada sektor ataupun pelancong luar semata-mata ya. Terutamanya kita kena perhebatkan lagi penciptaan ataupun penjendamaan produk-produk pelancongan di luar bandar ya, yang berbentuk produk pelancongan kebudayaan, produk pelancongan di desa-desa. Ini yang masih lagi perlahan pada tempoh yang dulu, dan kita harap COVID-19 ini datang untuk bagi tahu sudah tiba masanya untuk kita perhebatkan ke arah luar bandar. Dan juga untuk pelancongan luar negara, saya rasa penutupan sempadan ini bagi pandangan saya nampak ia lebih bersifat sementara saja. Saya dengar kata Singapura, negara jiran kita, dah cuba untuk membuka kembali kedatangan pelancong daripada China. Ya. Kalau ini betul berlaku, maka saya kata kita pun dah perlu memula untuk memikirkan pembukaan sempadan itu. Tetapi pembukaan sempadan ini perlu berhati-hatilah dengan ada SOP yang ketat. Prof, ya. Prof, soalan terakhir saya, kita lihat dalam pelan jana semula ekonomi ini merupakan satu pelan untuk pemulihan jangka pendek. Banyak inisiatif diberikan, contohnya insentif subsidi upah, apa lagi, untuk pengambilan pekerja, upskilling dan reskilling. Tapi apa lagi yang boleh kita tambah baik, input yang boleh kita tambah baik di masa hadapan, sebab pelan ini sudah dah dibentangkan. Kemudian selepas tempoh mungkin lepas 6 bulan ni, apa sektor ataupun perkara yang perlu kita tambah baik bagi memastikan proses pemulihan ni bukan pemulihan orang kata kalau makan ubat tadi antibiotik tu dihabiskan, bukan lepas 3 hari dia rasa baik tak berhenti makan ubat. Macam mana, Prof? Selalunya agenda pemulihan ini datang bersama agenda pembaharuan ataupun reform ya. Analogi kalau kita dah rawat kesakitan pada masa pemulihan ini, maksudnya selepas tempoh pemulihan ini orang tersebut lebih boleh berlari lebih cepat, lebih pantas berbanding sebelumnya, semasa sebelum dia sakit. Jadi itu yang kita mahukan. Jadinya maknanya kat sini antara pembaikan yang perlu difikirkan adalah bagaimana kita nak terapkan bila kita nak melaksanakan pakej pemulihan ini adalah elemen-elemen ataupun agenda pembaharuan dalam pelan tersebut. Saya bagi satu contoh ya, isu yang kita tahu dah lama sangat bersarang dan juga bermain di dalam ekonomi kita, iaitu pekerja asing. Kita tahu kita memerlukan pekerja asing, betul, yang berkemahiran, tapi yang tidak kemahiran dapat diperkurangkan dengan beberapa pendekatan. Dan saya rasa dalam pemulihannya mungkin satu pendekatan yang boleh digunakan adalah yang kita panggil conditional bantuan yang bentuk bersyarat ya. Macamnya contohnya kalau satu isi firma ni kalau dia menggaji 100 orang ataupun 100% pekerja domestik, maka kita patutnya beri keutamaan kepada isi rumah atau firma ini dalam bentuk subsidi upah ataupun apa saja bantuan, kerana mereka menggaji orang tempatan.
Catatan MSM sama. Ya, inilah masanya untuk kita nak melihat kita hanya membantu firma-firma yang kita rasa berpotensi untuk maju di masa depan dan juga track recordnya bagus. Kita tak mahu bahawa ini kita bantu semua, tetapi sebenarnya kita bantu untuk tutup. Macam tu. Kita tidak mahu. Ya, kita kena very selective sebab kita nak terapkan agenda pembaharuan ni dalam pelan ni. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Yusof Sehari, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM dan juga Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi AEC berkongsi berkenaan dengan tindakan ataupun langkah signifikan pemulihan ekonomi negara dalam PKPP. Terima kasih Prof. Sama-sama.